أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. أما بعد. Jadi yang saya hormati, bagi kasihi dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hasanah Bangi, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan mudah-mudahan di pagi yang mulia ini kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan, dilapangkan fikiran, dilapangkan segala kesusahan dalam hati tuan-tuan dan puan, dan Allah beri kemudahan kepada kita semua untuk memahami apa yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Dan insya-Allah majlis kita ini berada di bawah rahmat dan di bawah naungan doa daripada malaikat yang mendoakan rahmat untuk kita, keampunan untuk kita, dan juga doakan supaya Allah menerima taubat kita. Di mana malaikat sedang menghamparkan sayapnya ke atas kita, tuan-tuan, dan Allah sekarang ini sedang berbangga-bangga di depan para malaikatnya dengan menyebut nama tuan-tuan dan puan yang sedang menghadiri ataupun yang sedang berada di dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Dalam pertemuan yang lepas kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-7 surah Hud. Ayat yang ke-7 surah Hud. Jadi dalam ayat yang ke-7 ini tuan-tuan dan puan, ayat yang ke-7 kita, sebelum kita masuk ayat ke-8, kita sebut sikit tentang ayat yang ke-7 ni supaya ada kaitan untuk kita sambung meneruskan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 Allah ceritakan kepada kita kenapakah Allah ni menjadikan kita dalam ayat yang ke-7. Jadi dia cerita huwallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqas samawati wal ard. Ayat Allah sebut dialah yang menjadikan langit dan bumi. Kita sebut secara ringkas je ayat yang ke-7 ni. Dialah yang menjadikan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan sedangkan arasnya berada di atas air. Yabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan dia menjadikan semua itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Kemudian wala in qulta innakum mab'utsun. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati. Maksudnya Nabi Muhammad akan katakan kepada orang yang kafir ini bahawa mereka ini bukan kepada orang kafir sahaja, kepada semua umatlah, bahawa mereka ini akan dibangkitkan kembali, dan pada masa itu
Orang-orang yang menerima, dia akan percaya, dia akan terima. Dan orang-orang yang ingkar, Allah sebut kat sini, la yaqulanna alladhina kafaru inna hadha illa sihrun mubin. Jadi tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata. Itu kita sebut ayat sikit ni. Maksudnya Nabi, kalau Nabi bagi tahu kita, Nabi bagi tahu kepada semua umat manusia ini kata bahawa kita akan dibangkitkan, ataupun Nabi akan kata kamu semua akan dibangkitkan. Jadi orang yang beriman dia akan percaya, orang yang beriman dia akan ikut, dan orang-orang yang ingkar ni macam-macam mana pun dia akan melawan juga. Dia akan kata juga ini sihir semua ni, ni tipu semua ni. Dia akan cakap macam tu. Sebab apa? Mereka memang golongan yang ingkar daripada awal lagi. Kemudian hari ni kita nak sambung. Kita nak masuk kepada ayat yang ke-8. Dalam ayat ke-8 ni, Allah nak kata mereka ni bukan setakat tu sahaja, bukan setakat mereka ni akan kata apa yang Nabi bagi tahu tu sihir je, tipu je. Mereka juga akan menjadi bongkak sombong dan mereka ni akan mencabar Allah. Macam mana? Iaitu Allah sebut dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Jadi Allah kata, dan demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa tertentu, tentulah mereka akan berkata. Macam mana mereka akan berkata? Yakni mereka akan berkata dengan mengejek. Mereka akan berkata dengan mengejek, apakah yang menghalangnya? Apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada mereka. Tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka. Dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Ya Allah kata, walain akharna anhumul azab, dan demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada mereka, kan Nabi dah cerita, Allah dah bagi macam-macam ancaman. Allah dah sebut dalam Al-Quran macam-macam janji, sekiranya ingkar akan kena azab, sekiranya ingkar kena hukuman yang sekian-sekian, sekiranya tak buat kena hukuman yang sekian-sekian, sekiranya tak ikut cakap Nabi kena hukuman sekian-sekian. Jadi duk janji kan. Tiba-tiba bila mereka ini tak buat, bila mereka ini tak ikut apa yang Nabi cakap ni, tiba-tiba tak ada pula azab. Tiba-tiba tak kena azab pula. Jadi mereka masa tu, mereka akan mengejek-ngejek pula. Mereka akan berbangga-bangga pula. Dengan mengatakan, tak kena pun azab. Tapi sebenarnya Allah menangguhkan azab untuk mereka ini sebab apa? Okey, kita tengok ramai daripada kalangan mereka yang mana pada peringkat permulaannya mereka ini tidak beriman. Mereka ini tidak beriman kepada Allah, dan ramai daripada kalangan mereka akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Jadi Allah tangguhkan dulu.
Allah tangguhkan dulu azab tu. Sekiranya Allah terus bagi azab kepada mereka, maka tidak sempatlah orang-orang yang mula-mula menentang tu memang tak sempat terus nak masuk Islam, tak sempat terus nak beriman. Jadi bila Allah bagi peluang, Allah bagi keizinan untuk taubat tu, ramai yang akhirnya masuk Islam. Kaum musyrikin Mekah ni, di antaranya contohnya macam Abu Sufyan, Khalid Al-Walid. Mereka ni antara orang yang sangat kuat tentang Nabi, menentang Nabi waktu permulaan Nabi menyampaikan Islam pada mereka ni. Mereka ni sangat kuat menentang Nabi. Dan kalaulah pada masa tu Allah matikan terus mereka ni tak sempatlah, mereka ni tak jadilah orang yang beriman. Tapi dengan rahmat Allah, Allah tangguhkan dulu azab tu. Tapi orang-orang yang kafir ni, mereka bersendakan pula. Baik, mana tak kena pun azab. Kami tak dapat pun azab janji-janji tu. Tak dapat pun. Macam tu dah juga kita, tuan-tuan. Macam tu dah juga kita. Yang mana kita hari ni, ramai daripada kalangan kita ni, yang sebelum-sebelum ni kita ada buat banyak masalah, banyak kesalahan, banyak dosa yang kita buat. Yang mana kita sendiri pun, kita kata, kalaulah masa aku tengah buat dosa tu, kalau aku tengah buat silap tu, Allah terus matikan aku, hari ni tak sempat dah nak hadir majlis ilmu. Tak sempat dah kita nak bertaubat. Tak sempat dah kita nak duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, yang pergi solat Jumaat di masjid, orang yang menghadiri majlis ilmu. Tak sempat dah. Tetapi Allah kata, ila ummatin ma'dudah. Hingga ke suatu masa yang tertentu. Jadi Allah tangguhkan sehingga ke suatu masa yang tertentu. Jadi kalimah ummah, ummatin ma'dudatin. Jadi kalimah ummah ini dalam ayat ini, ummah dalam ayat ini, kadang-kadang kita tengok ummah. Ummah maksud ummah lah, umat. Dia sebenarnya berasal daripada perkataan saja ataupun bermaksud ibu. Apa kaitan dia perkataan ummah ni daripada perkataan ni yang bermaksud ibu? Iaitu kalau kita lihat, kalau kita tengok, ni cantiknya bahasa Arab disangkut dia ada kaitan dia. Kalau kita tengok cantiknya bahasa Arab ni, itu bermaksud ibu kan, ibu. Yang mana kalau kita tengok ibu itu, kita sifatkan dia seorang wanita yang mengandung lah, yang mengandung. Kita akan tahu bahawa seseorang yang mengandung itu, dia akan sampai suatu masa, dia akan bersalin. Jadi waktu untuk dia bersalin itu, orang kata telah ditetapkanlah. Maksudnya bukan ditetapkan, dah confirm dia akan lahir pada tarikh 15 hari bulan sekian. Bukan maksudnya confirm macam tu, maksudnya dia confirm akan melepaskan kandungannya itu. Maksudnya dia confirm akan bersalin lah. Jadi disebutkan ummah kat sini, ummatin ma'dudatin, dimaksud kat sini kepada suatu masa yang tertentu. Begitu jugalah tuan-tuan, dunia kita ini, dunia dan alam yang kita ada ini telah ada masa yang ditetapkan oleh Allah, yang mana ianya akan hancur, yang mana kita tunggu masanya untuk sampai saja. Cuma Allah masih tangguhkannya lagi, Allah masih tahan lagi buat masa ni sampailah terjadinya kehancuran bumi ini ataupun yang disebut sebagai kiamat. Walaupun lambat, tetapi benda itu pasti dan pasti akan terjadi. Jadi kita, kalau kita tengok sekarang ni,
perkara-perkara yang nak menunjukkan tanda-tanda yang Nabi cerita yang akan berlakunya kiamat itu dah pun orang kata hampir kesemuanya. Ulama kata hampir kesemuanya, kalau tanda-tanda kecil tu memang semuanya dah berlaku. Kan? Macam mana Nabi sebut Al-Kasiyat, Ariyat, kan? Umat-umat daripada umat aku ni, dua golongan yang tidak pernah aku lihat. Bila berlakunya benda tu, kan? Maksudnya dah dekat dengan kiamat. Apa dia? Di antaranya Nabi sebut Al-Kasiyat, Ariyat. Orang yang berpakaian tetapi telanjang. Ya, jadi dulu ni tuan-tuan, sahabat tak faham, sahabat kebingungan. Nabi sebut macam tu, tak boleh nak bayangkan macam mana berpakaian dalam masa yang sama telanjang. Nabi kata, aku tak pernah lihat mereka. Sinfah ni dalam Ar-Rahmah. Dua golongan ni aku tak pernah lihat mereka. Maksudnya apa? Bila kata Nabi, bila Nabi kata tak pernah lihat tu, maksudnya apa? Maksudnya tak pernah berlaku zaman Nabi. Tak pernah jumpa lagi, Nabi tak pernah jumpa suasana orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya apa? Berpakaian yang kita tengok zaman sekarang ni, macam-macam tafsirannya. Ada yang kata berpakaian tapi ketat, boleh menampakkan sebiji bentuk tubuh badannya, lekuk dekat sana, lekuk dekat sini, dan gelembung dekat sana, gelembung dekat sini, boleh nampak jelas. Boleh nampak jelas lah. Sama macam tidak berpakaian lah. Bentuk-bentuk dia yang boleh nampak tu. Kemudian satu lagi, ni saya nak fokuskan kepada perempuan lah. Nabi kata yang ru'usihinna ka'asnimatil jimal. Yang mana kepala mereka macam bonggol unta, kan. Yang kita tengok ramai sekarang ni orang perempuan yang dia dia tambah pula satu benda yang dibeli khas untuk tambah dekat atas kepala dia tu, nak bagi tinggi, jadi bonggol, dia sanggul dia naik ke atas. Kan? Nampak macam cantik. Kan? Orang Arab pun memang ramai yang buat macam tu, dan benda itu adalah disebutkan sebagai, bila berlakunya benda tu, maksudnya dah akhir zaman dah. Dah akhir dah zaman bila berlaku benda tu. Dan mereka ini, Nabi kata, mereka ini adalah ahli neraka. Ahli neraka. Yang Nabi tak pernah lihat. Jadi terjadi perempuan, anak kakak, ibu-ibu, kalau ada yang masih buat macam tu, jadi elakkanlah untuk buat macam tu. Dan kalau ada saudara mara ke kawan-kawan ke yang buat macam tu, tegurlah, bagilah peringatan kepada mereka. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dah, mereka ini termasuk dalam ahli neraka. Ahli neraka. Tapi ramai orang perempuan yang dia berhujah, kan. Alah, ramai je orang buat macam tu. Kan? Kalau dah dosa, ramai je orang buat macam tu. Ya, memang ramai orang yang buat macam tu. Sebab apa? Sebab majoriti manusia ini adalah ahli neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak tengok kebanyakan orang buat, kita pun nak kata, alah, ramai je orang buat macam tu. Kan? Tidak hujah macam tu. Contohnya, tuan-tuan, ada tempat-tempat yang kita bagi contoh lah, yang simpelnya. Ada tempat-tempat yang tandas awam dia. Dia ada tandas, tapi dia tak ada orang jaga dekat pintu tu. Tandas. Tapi dia tulis kat situ, masuk, sekali masuk 20 sen. Dia tulis kat pintu, sekali masuk 20 sen. Tak ada orang yang jaga kat situ, cuma dia sediakan tabung. Dia letakkan tabung kat situ. Berapa ramai orang yang masuk tapi tak bayar, tak masukkan duit dalam tu. Sebab apa? Kata, orang lain tak masuk pun, tak masukkan duit pun dalam tu. Ramai je orang masuk free. Kita berhujahkan ramai. Kita tengok orang perempuan yang berpakaian ketat, yang menampakkan tubuh badan. Kita kata, ramai je yang buat macam tu, ramai je yang pakai macam tu. Ya, kalau ada orang yang berhujah macam tu, bagi tahu dekat dia,
memang ramai orang yang buat benda yang dosa sebab memang majoriti manusia ini adalah ahli neraka. Allah kata wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sahaja daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur inilah yang Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Sampai sahabat, salah seorang sahabat dia berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, aku masukkanlah aku dalam golongan orang yang sedikit. Kan? Orang yang mendengar majlis ilmu sedikit, tuan-tuan. Orang yang pergi ke masjid untuk solat Jumaat sikit, tuan-tuan. Orang yang nak melakukan, nak berpegang dengan sunnah sikit, tuan-tuan. Orang yang nak buat baik pun sikit, tuan-tuan. Jadi yang sikit itulah yang didoakan oleh para sahabat untuk Allah masukkan mereka dalam golongan yang sikit. Sebab apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kan? Dan sedikit sahaja daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur inilah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan kalau kita tengok maksud syukur itu sendiri adalah, dan kita kena faham kebanyakan orang syukur dia, oh, Alhamdulillah. Itu bagi dia, itu adalah syukur. Dan sedangkan orang yang kita beri contoh berniaga, berniaga dia dapat keuntungan, bila dapat keuntungan tu dia kata Alhamdulillah. Kemudian bila kawan dia kata kau ni Allah bagi keuntungan tapi kau tak bersyukur pun. Tak bersyukur pun dia kata dia Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama solat pun tidak. Kalau yang perempuan tu pakai tudung pun tidak. Jadi itu sebenarnya tidak bersyukur. Kerana syukur itu apa? Syukur itu adalah kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Bukan sekadar mengatakan Alhamdulillah, itu adalah kalimat syukur. Itu adalah kalimat syukur. Bukanlah perbuatan yang menunjukkan kata kita bersyukur. Jadi mereka akan kata, sama balik ayat kita ni, mereka akan kata apakah yang menghalangnya? Apa lagi yang nak halang untuk sampai azab ni? Jadi mereka, di antara mereka akan kata apa? Kenapa tak kena azab pun ni? Kata kami dah lama dah buat derhaka. Kata kami dah lama dah buat maksiat. Kenapa azab tak jumpa ke kami? Itulah. Azab tak jumpa ke kami? Tak kena-kena lagi pun. Betul tak? Allah kata, ila yauma ya'tihim, ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka, yang mana azab itu pasti sampai kepada mereka. Mereka cuma tunggu sahaja. Allah kata, laisa masrufan anhum, tidak akan dapat dielakkan daripada menimpa mereka. Jadi mereka tidak akan dapat nak elak azab itu bila sampainya masa azab itu sampai kepada mereka nanti, sama sekali mereka tidak akan dapat mengelak azab itu walaupun mereka duduk dalam gua ke. Tapi dekat sini lebih kepada yang dimaksudkan azab ini adalah azab di akhirat nanti. Yang mana azab itu bila sampai dia akan meliputi kesemuanya. Sebab apa dikatakan meliputi? Bermaksud tidak boleh nak lari lagi dah. Bila meliputi. Bila kita meliputi ni atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, keliling. Itu maksud meliputi. Jadi bila kata meliputi, maksudnya lari kat mana pun kena. Tak boleh nak lari. Ke kiri pun kena, ke kanan pun kena, ke atas, ke bawah kena, ke depan, belakang pun kena. Sebab itu dikatakan meliputi. Kita tengok ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang Allah guna dalam Al-Quran ni, kita tengok memang perkataan-perkataan yang orang kata memang sangat-sangat mendalam maksud dia. Walaupun kita kata macam tu je. Kita kata macam biasa je perkataan ni. Tapi kalau kita dapat huraian dia, kita dengar huraian-huraian dia, maksudnya perkataan tu memang orang kata apa ni? Memang mantap orang kata. Memang mendalam sekali maksud dia. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Jadi biasanya manusia ni
Kan, kalau dia tak nak terima sesuatu, dia akan mengejek-ngejek lah. Dia akan mengejek-ngejek. Contohnya kita kata, okey, kita mengajak orang untuk menyimpan duit. Kita ajak orang untuk menabung. Kan? Kita kata, jomlah kita simpan. Kan? Jomlah kita simpan nanti, ke depan nanti kalau nak pakai, ada keperluan emergency ke apa ke, kan? Bolehlah guna duit tu. Kan? Orang yang suka, orang yang sokong, dia kata, okey, bagus ni. Apa yang kamu ajak ni? Kan? Tapi orang yang tak suka ni, dia akan kata, alah, setara mana boleh simpan? Kan? Setakat mana saya boleh simpan? Kan? Nanti nak pakai ni ambil juga. Macam tu lah juga kita ajak orang untuk berhenti merokok. Kan? Berhenti merokok. Kalau orang yang nak ikut, nak berhenti merokok ni, dia akan kata apa? Okey, baguslah kamu ni ajak orang buat benda ni. Kan? Aku pun semangat sikit nak ikut. Dia akan cakap macam tu lah. Tapi kalau orang yang tak nak terima ni, dia akan kata, alah, orang yang tak isap rokok pun mati juga. Dia akan cakap macam tu. Kan? Kalau nak kata orang isap rokok ni kena penyakit, orang yang tak isap rokok pun kena penyakit. Kalau nak kata orang isap rokok ni kanser, kena kanser. Orang yang tak isap rokok pun kena kanser juga. Jadi dia akan membalas dengan ayat-ayat yang berbentuk mengejek-ngejek. Jadi di sini Allah guna perkataan, dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Yang kamu ejek-ejek tu, ni dah kena dah. Jadi perkataan yastahzi'un tu, mengejek-ngejek tu bermaksud mengejek-ngejek kepada perkara yang akan, ataupun perkara yang belum berlaku lagi. Sebab tu digunakan perkataan yastahzi'un. Dan perkataan haqa pula, wa haqa bihim, bermaksud sesuatu yang jatuh ke atas sesuatu dan meliputi. Jatuh ke atas sesuatu dan meliputi. Contohnya kita kata, macam seketul batu, jatuh air kan. Kita simbah air daripada atas, dia akan jatuh dan dia meliputi batu tu. Contohnya batu kecil lah. Kita kata bola kecil. Macam bola golf ataupun bola pingpong kan. Kita kata, tuang air satu jam, dia akan jatuh, dia akan basah semua, dia akan meliputi. Meliputi. Macam kita kena campak jala kan, orang campak jala kat kita, jala ikan tu orang campak kat kita, dia akan jatuh, dia akan membungkus kita. Jadi itulah Allah kata, azab tu kalau kena, kalau jatuh, dia akan meliputi. Maksud meliputi ini, tak boleh nak lari ke mana-mana lagi dah. Ke depan pun tak boleh, kena juga, belakang pun kena, kiri kena, kanan, atas bawah pun kena. Ini cantiknya bahasa yang Allah guna dengan perkataan meliputi. Kemudian kita sambung kepada ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 ni tuan-tuan, Allah nak sentuh, Allah nak sebut tentang satu masalah yang dihadapi oleh ramai manusia daripada dulu dan sampai sekarang ni, zaman sekarang ni, iaitu banyak manusia ataupun ramai manusia yang selalu sering rasa putus asa dalam kehidupan ini. Jadi, kalaulah manusia ni sebenarnya, bila dia rasa putus asa yang menyebabkan kita tengok setengah orang sampai nak bunuh diri, sampai melakukan perkara yang memudaratkan diri, minum racun, buat tidur, bunuh diri lah maksudnya, bunuh diri, kecewa, ada sampai menyalahkan Allah di atas kesusahan hidup yang dia dapat. Dia tak sedar sebenarnya dengan kesusahan itulah sebenarnya Allah nak mengangkat kedudukan seseorang. Sebab apa? Manusia ni, kalau tuan-tuan tengok, dalam kehidupan kita lah, biasanya kalau kita minta kekuatan,
Bila kita minta ke Allah, berilah kekuatan kepadaku, Allah akan bagi apa? Allah akan bagi ujian. Kita ni bila kita minta kekuatan, Allah akan bagi ujian. Dan kita tengok contohnya tentera-tentera kan, tentera-tentera kita, askar kan, yang memerlukan mereka ni kepada kekuatan, mereka ini pada peringkat permulaan masuk askar, masuk tentera ni, hidup mereka ni penuh dengan latihan dan ujian. Kena angkat berat, kena lari jauh, kena lompat-lompat, kena melintasi benteng yang tinggi. Sebab apa? Sebab setelah mereka hadapi segala ujian ini, mereka lalui rintangan-rintangan ini, barulah mereka jadi kuat. Mereka angkat benda-benda yang berat. Memanglah pada masa mereka angkat benda yang berat tu, mereka rasa sangat tersiksa, sangat sedih. Sangatlah kenapalah kena angkat macam ni. Kenapalah kena berlari jauh yang macam ni. Kan? Terpaksa menempuhi kesusahan dulu. Bila dah lalui semua tu, bila dah badan dia jadi kuat, badan dia jadi sadu, askar-askar ni, barulah dia rasa macam sebenarnya latihan-latihan yang berat-berat yang diterima itu sebenarnya sangat bagus untuk tubuh badan mereka menjadi lebih kuat. Begitulah juga kita ni, manusia ni, sering ditimpakan dengan ujian-ujian yang berat. Sebab apa? Allah nak angkat darjat kita. Inna Allah idza ahabba abd ibtalah. Dan sesungguhnya Allah apabila dia sayangkan seseorang hamba, disayangkan seseorang hamba, dia akan uji. kita kalau kita sayang dekat orang, kan, kita bagi je kat dia. Kita jaranglah kita nak susah-susahkan dia. Sebab apa? Sebab kita sayang. Kalau anak yang kita sayang contohnya, kita akan bagi je kat dia. Kalau anak yang kita tak berapa nak sayang contohnya, kita akan bagi dia yang susah-susah, bagi dia yang kerja-kerja yang berat, bagi dia buat benda-benda yang teruk sikit lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak sayang. Tapi Allah bukan sifat dia macam tu. Allah lagi dia sayang, lagi dia bagi ujian yang berat. Contohnya siapa? Contohnya kita tengok para Nabi lah. Para Nabi semuanya orang-orang yang Allah sangat sayang. Orang yang tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Tetapi mereka ini adalah orang yang paling banyak menerima ujian. Terutamanya Nabi kita lah Muhammad SAW yang tuan-tuan pun dah biasa dengar macam-macam cerita ujian-ujian yang Nabi terima. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Jadi ayat ni kita nak ceritakan, Allah nak sebut tentang ramai manusia yang berputus asa, sedangkan ujian-ujian yang Allah beri itu sebenarnya sebab Allah sayang. Sebab Allah sayang. Dan bila mereka berputus asa, maksudnya mereka ni berputus asa dengan Allah, mereka ni berputus asa dengan agama kita sendiri. Jadi Allah nak beritahu dalam ayat ni, kenapakah ada di kalangan manusia ni yang putus asa. Dia nak cerita juga kenapa ada di kalangan manusia ni yang tak beriman. Jadi Allah kata, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, dia akan jadi amat berputus asa, lagi tidak bersyukur. Walain adzaqnal insana minna rahmatan. Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami. Jadi Allah letakkan perkataan minna
Yang ni dari kami. Kan? Dari kami sebelum perkataan rahmat dalam ayat ini. Sebab apa? Sebab Allah nak menekankan rahmat itu semuanya dari Allah. Okay. Minna. Minna rahmatan. Maksudnya daripada kami dulu. Daripada kami dulu orang kata, di antaranya apa? Rahmat. Dan banyak lagi yang datang daripada Allah. Dan azaqnal insan. Jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami. Okey, tuan-tuan tengok fokus sikit ayat ni. Selalu kita tengok Allah kata fazuqul azab. Fazuqul azab, maka rasakanlah. Rasakanlah azab. Itu satu bentuk ejekanlah. Tapi dekat sini azaqna, kami telah ni Allah kata kami telah okey. Jika kami rasakan manusia seperti pemberian, sekiranya kami rasakan, maksudnya kami bagi mereka rasa, maksudnya dah bagi dah rasa pemberian satu nikmat atau rahmat daripada Allah. Allah sebut perkataan rasa sebab apa? Kalau kita tengok tuan-tuan, pada dalam kehidupan kita lah, kita kata contohnya makanan. Bila kita kata rasa, kita bagi rasa makanan. Macam mana sifat dia rasa ni? Sifat rasa ni, kita cuma ambil rasa, dan rasa tu, kalau yang sedap tu, dia akan sekejap je. Sekejap je macam dah habis. Sebab tu dah digunakan perkataan rasa. Sebab apa? Dia bermaksud sedap. Contohnya kalau benda-benda sedap lah. Kita rasa makanan. Sedap dan sifat dia sekejap. Sebab tu kita kata rasa. Kita pun tak rasa. Kita pun tak kata rasa dengan makan tu kita tak gunakan dalam kegunaan yang sama. Contohnya, saya rasa sup. Saya rasa sup kambing. Tak sama dengan saya makan sup kambing. Saya rasa buah durian. Saya rasa musangking. Tak sama dengan saya makan buah durian musangking. Kalau rasa ni maksudnya sekejap je. Ambil sikit letak kat lidah, rasa, lepas tu sekejap je dah hilang. Tapi kalau makan kan, bukan rasa lah, kita dah makan ni, dia akan jadi lama lah. Kita rasa sedap itu lama. Sebab apa? Kita makan. Kita bukan rasa lagi dah. Kalau rasa, sifat dia sekejap. Dan rasa kesedapan dia tu sekejap je. Tapi sebab tu lah, dekat sini Allah gunakan perkataan rasa. Jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami. Maksudnya bagi rasa sekejap je. Dan begitu jugalah nikmat-nikmat di dunia ini semuanya bersifat sekejap. Bersifat sekejap. Allah nak bagi rasa je. Allah nak bagi rasa je nikmat, kesedapan. Sebab apa tuan-tuan? Untuk menjadi contoh kepada kita. Contohnya kita kata sedapnya makanan dekat dunia ni, nak bagi contoh je. Sebenarnya rasa je tu. Sebab apa? Nak bagi kita bersungguh-sungguh untuk berusaha nak masuk dalam syurga, nak dapatkan kesedapan dalam syurga tadi ni. Sedapnya kita makan madu dekat dunia untuk menjadi contoh je dekat kita bahawa sedap sungguh madu dekat akhirat nanti. Jadi kena berusaha sungguh-sungguh nak dapatkan madu yang dekat dunia ni. Madu kita kata madu tiruan lah kita kata kat dunia ni. Madu belum ori lagi. Yang ori mana? Yang orinya madu dekat akhirat nanti. Bukan madu, bukanlah sebotol madu. Bukanlah sebalang madu, tetapi sungai madu. Bukan saja boleh minum madu, bahkan boleh mandi, boleh berenang-renang dalam tu. Sebab apa? Sungai kan? Kalau madu dekat dunia ni, melekit-lekit, terkena tangan ke, terkena dekat badan ke, melekit-lekit. Jadi melekit-lekit ni mestilah satu sifat yang kurang elok. Melekit-lekit.
kalaulah ada sifat yang tak elok ni, madu dekat akhirat ni sama kan macam madu dekat dunia ni, melekit-lekit maksudnya kurang best lah. Tapi sudah tentulah madu dekat akhirat nanti adalah madu yang ori, yang tak melekit-lekit, yang tak macam madu di dunia ini kita makan ataupun kita minum banyak sikit, kita jadi nak muntah lah, nak muntah raya. Tapi madu dekat akhirat nanti dia akan jadi sedap dan tidak ada langsung rasa-rasa yang pelik, rasa-rasa yang meloyakan. Dan Allah cerita di akhirat nanti, dalam syurga nanti ada sutera. Dalam masa yang sama, Allah bagi kita rasa dekat dunia ni pakai pakaian sutera untuk orang perempuan lah, orang lelaki tak boleh pakai. Dia bagi rasa kita untuk pakai pakaian sutera ni, kita rasa pakai tu rasa macam sedap je kita pakai. Kan? Rasa macam selesa je, rasanya lembutnya. Selalu dikaitkan dengan lembutlah sutera ni. Selembut sutera. Jadi lembut ni, sedapnya pakai kain sutera ni dekat dunia ni. Kan? Dekat akhirat nanti, kita kena faham dekat akhirat nanti, yang dekat dunia ni kita rasa sahaja. Rasa je kelembutan sutera tu. Contoh sahaja kelembutan sutera tu, yang dekat akhirat nanti sudah tentulah walaupun kita tengok lembut macam tu, kat akhirat nanti tak sama macam tu. Lembut dia semakin lembut macam mana pun kita tak tahu. Itu semua sebagai contoh sahaja supaya kita berusaha sungguh-sungguh untuk kita dapat yang orinya dekat dunia nanti. Dan sekiranya pula kita dicontohkan, kita dirasakan dengan azab, kita dirasakan dengan kesusahan di dunia ni, kita kena ingat ini semua rasa je. Ini semua cuma contoh je. Kalau kat dunia ni pun dah teruk dah azab yang kita kena, dan dunia ni teruk dah sebenarnya, orang yang terbakar, kena api terbakar kan. Kita rasa macam dah teruk dah sakit dah kena azab, kena api ni kan. Dah kalau kita tengok orang yang kena pukul, katakan kena pukul pecah kepala, kena pukul berdarah muka, kan, kita kata itu baru kena pukul dengan manusia je. Itu contoh je. Allah nak bagi kita rasa je. Kita kena ingat dekat akhirat nanti kena pukul dengan malaikat sampai terbenam, sampai terbenam ke dalam bumi. Macam mana kalau kita rasa macam dunia ni dah kena pukul lah, kena ada orang accident lah, kena azab lah, jatuh lah, sakit lah, kena api lah. Kalau yang tu kita rasa dah teruk lah, jadi janganlah sia-siakan kehidupan dunia ni untuk kita dapat yang teruk lagi dekat akhirat. Kita usahalah untuk dapat yang lebih baik di akhirat. Sebab itulah dikatakan rasa. Allah rasa. Allah bagi rasa sahaja. Kemudian Allah kata, "Tsumma naza'naha minhu." Kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya. Bila kita dengan rasa-rasa benda-benda yang sedap ni, benda-benda yang best ni, kemudian Allah tarik balik. Jadi kalimah naza'a. Kalimah naza'a maksud menggerakkan sesuatu yang tidak bergerak. Kalimah naza'a. Sebagai contohnya kita kata, satu almari yang dia dah tetap kat situ lama dah kan. Tak bergerak-gerak. Kemudian kita gerakkan. Naza'na. Kita gerakkan dia. Macam tu dah juga manusia ni yang dah orang kata apa ni, dia dapat dah rasa nikmat tu, kemudian kedudukan dia macam tu juga. Tak adalah. Contohnya kita kata hari ni dapat makan makanan yang sedap, besok dapat makanan yang sedap, lusa dapat makanan yang sedap. Jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun dapat makanan yang sedap, kita dah rasa macam ini biasa lah, aku dapat makanan yang sedap ni. Jadi bila Allah nak sedarkan kita, Allah tarik balik. Kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya. Biasalah kita ni tuan-tuan, perempuan, satu nikmat ini adalah satu benda yang kita biasanya memang kita tak perasan. Sebab apa? Kita dah dapat, tak perasan pun. Kita boleh berjalan
Kita tak rasa pun kaki tu sebagai nikmat kan. Kita tengok orang lain dapat benda-benda best, dapat beli, kita baru kita kata, oh nikmatnya hidup dia ni kan. Kita tengok orang anak-anak dia ramai, anak-anak dia semua baik, kita rasa oh nikmatnya hidup dia ni kan. Kemudian bila Allah tarik balik kan, bila kita tengok orang, kita akan rasa benda tu. Bila kita kan ada rumah yang besar, ada kereta yang best-best kan, orang tengok nikmatnya hidup dia ni. Kita kan, sebabkan kita dah ada benda tu, kita dah rasa benda tu, dah bertahun-tahun kita ada benda yang sama kan, kekayaan kita tak rasa pun dia macam nikmat kan. Kita tak rasa pun macam best sangat benda ni kan. Kita tak rasa dah. Sebab apa? Sebab kita dah lama dah kita dah dapat benda tu. Kemudian bila Allah tarik balik kan, kenderaan-kenderaan contohnya kan, kekayaan-kekayaan Allah tarik balik, barulah kita perasan, oh itu sebenarnya dulu adalah nikmat, tapi aku tak perasan pun. Itu adalah nikmat. Betul? Bila hilang, barulah dia rasa, bila Allah tarik, barulah dia rasa itu sebagai nikmat. Bila ada, orang kata dia buat mudah. Bila ada buat mudah, bila ada buat tak heran. Orang kata apa? Take for granted. Take for granted. Buatnya tak indah, buat mudah, buat tak kisah. Bila Allah tarik balik, Allah kata innahu la ya'usun kafur. Dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur. Dia akan berputus asa dan dia akan tidak bersyukur apabila nikmat yang diberikan kepadanya ditarik balik oleh Allah, dan mereka ini akan putus asa daripada apa usaha yang mereka buat. Dan contohnya orang yang dah bisnes, dah maju, dah untung banyak, tiba-tiba Allah tarik kan. Mungkin dia ada kilang dia kena kebakaran. Allah tarik balik, terus dia akan kecewa, terus dia akan putus asa. Inilah sifat-sifat yang Allah sebut. Dan kadang-kadang perasaan putus asa itu akan sampai boleh membawa kepada kekufuran. Seperti mana yang saya pernah dengar satu cerita di Terengganu. Bila Allah timpakan banjir, kena banjir dekat penduduk rakyat Terengganu, ada seorang yang dia ni ada ladang tembakau. Ini ada ladang tembakau. Kemudian kena banjir. Ladang dia kena banjir. Dia jerit-jerit ke Allah. Dia macam, dia tak puas hati ke Allah. Dia macam marah ke Allah. Sebab pun kena banjir. Dia mengamuk-ngamuk, maki-maki semua. Dia marah ke Allah. And on the spot, Allah bagi kat dia kilat, kena mati serta-merta kat situ. Maksudnya apa? Dia putus asa lah tu. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima dia punya nikmat yang dia dapat sebelum ni. Ladang tembakau dia, keuntungan yang banyak. Jadi bila dia ladang dia kena banjir, daun-daun habis rosak, dia tak sempat nak ambil daun-daun tu untuk dijual. Dia mengamuk, dia marah kat Allah. Allah terus bagi peti kat dia. Sebab apa? Itulah sebabnya. Itu orang kata boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab putus asa. Putus asa dengan Allah. Sebab itulah boleh membawa kepada kekufuran. Dan juga setengah orang yang putus asa juga, nak minta dekat Allah, minta rasa macam doa macam lambat yang Ustaz bagi, boleh membawa kepada kekufuran juga kan. Pergilah orang kata apa ni, jumpa dengan romo. Contohnya lama tak dapat jodoh, pergi buat romo kan, buat jampi-jampi mandi bunga, bawa gambar macam-macam, bawa rambut dan sebagainya, mandi bunga, yang tak tolong kat romo. Sebab apa? Sebab putus asa dengan Allah.
Rasa macam Allah tak bagi pun kat dia. Jumpa tak berumur. Dah lama nak kahwin, tak jumpa calon suami. Calon suami tak jumpa. Pergi jumpa berumur. Sebab apa tu putus asa? Sebab tu dah dikatakan kat sini, putus asa ni boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun kita kata sebagai kufur nikmat. Sebab apa tuan-tuan? Kita kadang-kadang, contohnya lah macam orang tu kan. Dia, Allah baru tarik nikmat kebun dia. Sebab apa? Bila kita putus asa ni, kita macam lupakan segala nikmat-nikmat yang lain. Orang tu dia hilang ladang tembakau dia. Tapi dia lupa nikmat dia masih lagi boleh melihat satu nikmat yang besar. Dia masih lagi boleh berjalan. Dia masih lagi boleh makan. Ramai orang yang tak boleh makan. Walaupun duit banyak, tak boleh makan. Orang kata, daging kambing sedap ni. Tak boleh makan lah. Macam-macam penyakit ada. Orang kata, makan ni benda ni yang sedap ni. Saya tak boleh makan lah. Walaupun duit banyak, kadang-kadang boleh makan roti saja. Roti putih je. Jadi bila kita ditimpakan satu azab, ditimpakan satu perkara yang berbentuk Allah tarik nikmat daripada kita, kita kena ingat banyak lagi nikmat yang orang buta tak dapat, kita dapat melihat. Orang pekak tak boleh mendengar, kita dapat mendengar. Orang yang lumpuh tak boleh berjalan, kita boleh berjalan. Orang yang kahwin tak ada anak, kita ada anak. Orang yang kawan-kawan kita yang belum ada isteri, kita ada isteri. Walaupun Allah tarik satu nikmat Allah tarik daripada kita, kita ada isteri. Kawan-kawan kita ada yang belum beristeri lagi. Kalau yang perempuan tu, kita ada suami. Orang-orang lain ramai yang sedang mencari suami. Terutamanya sekarang ni perempuan ramai yang andatu, ramai yang menjanda. Perempuan sangat ramai kan sekarang ni. Ni kita bersyukurlah. Allah mungkin tarik kita, kawan kita ada kerja, kita tak ada kerja. Kalau yang perempuan ni akak-akak ni, kawan kita ada kerja, kita tak ada kerja. Tapi kawan kita yang ada kerja tu, dia suami pun tak ada lagi. Dia anak pun tak ada. Kita ni, kita tak dapat kerja je. Kita nak ngamuk-ngamuk. Suami tak bagi kerja. Padahal kita ada suami yang jaga kita. Kita ada anak yang menghappykan kita kat rumah. Nampak tak? Bila kita ni terima satu azab, kita ditarik satu nikmat, kita kena fikirkan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Contohnya kita macam suami isteri lah. Suami isteri. Contohnya bila isteri kita buat satu kesalahan, buat satu kesilapan, janganlah sampai kita melupakan kebaikan isteri kita yang banyak. Dan orang perempuan pun sama juga. Bila suami, kadang-kadang suami ni tak tunaikan hajat dia, terus dilupakan banyak benda-benda baik yang suami dia buat. Sebab itulah dalam hadis, bila Nabi diperlihatkan ke dalam neraka nanti, diperlihatkan ke dalam neraka, Nabi kata, aku lihat kebanyakannya adalah orang perempuan. Kebanyakannya adalah perempuan. Sebab apa? Orang perempuan ni, mereka ni banyak melaknati, banyak memaki hamun siapa? Suami-suami mereka. Suami-suami mereka. Bila ada satu masalah aja, bila satu hajat dia tidak dipenuhi, dia akan mengatakan kamu tak berguna langsung. Kamu ni tak pernah faham aku. Kamu ni tak pernah buat baik dengan aku. Padahal hidup dah berpuluh tahun, berbelas-belas tahun hidup dengan suami isteri yang tu. Tengok, kamu ni tak pernah faham aku. Abang ni tak pernah faham saya. Jadi dah hidup lama dah makan, minum, dah beranak pinak, beranak-anak, dah bercucu dah. Dia kata tak faham lagi. Di antara sifat orang perempuan ni yang inilah perempuan, macam maaf lah kan. Dia mudah lupa kebaikan yang dilakukan oleh suami dia bila ada satu yang dia tak berkenan dengan suami dia. Bila dia tak berkenan dengan suami dia satu benda, dia terus lupa kebaikan suami dia. Macam suami dia ni tak pernah buat kebaikan untuk dia. Sebab tu dah diceritakan oleh seorang ustaz yang handle bahagian kes nikah cerai ni lah. Satu pasangan nak cerai ni, pergi ke
jabat nak bercerai ni, nak bercerai. Orang yang biasa dekat jabat nikah sekarang ni, dia akan cubalah untuk elakkan supaya berlakunya perceraian kan. Dia tanya kalau dekat perempuan ni, dia sembang seorang, dia cerita lah suami dia ni buruk macam ni, buruk begini, buruk macam ni kan. Tak pernah buat baik dekat dia. Hidup berapa lama dah? Dah lama dah, 10 tahun dah kahwin. 10 tahun dah kahwin. Suami ni tak pernah buat baik dekat dia. Tak pernah baik pun dengan dia. Dia tanya anak orang dah, anak 10, anak dah 6 orang. Anak dah 6 orang. Jadi, ustaz tu kata, macam mana boleh anak sampai 6 orang kalau suami ni tak pernah baik kan? Tak pernah baik pun boleh dapat anak 6 orang. Macam mana? Lepas tu, dia kata, tak apalah, dia sajalah tangguh. Kata, kalau nak bercerai juga, lagi 2-3 hari lagi mai sini pula. Datang pula. Kita buat kira balik. Dia kata tunggu. Tak datang pun. Lepas tu jumpa, setahun lepas tu jumpa, yang perempuan tadi tengah mengandung pula. Yang mengandung nak beranak dah. Itulah dia kata. Orang perempuan ni, bila dia datang, dia punya orang kata apa ni, kehilangan kewarasan dia tu. Jadi suami-suami ni kena banyak bersabarlah dengan perempuan ni. Sebab orang perempuan, dia boleh senang hilang akal dia. Dia senang hilang akal dia. Memang orang perempuan dia macam tu. Akal dia boleh hilang sekejap. Kita kena sabar. Sebab waktu dia hilang akal tu, waktu dia tak puas hati, waktu dia stres, waktu dia marah ke anak-anak, waktu dia mengamuk tu, dia akan sampai peringkat dia hilang akal dia. Jadi suami kena sabarlah masa tu. Jangan buat keputusan lagi. Dia cakap apa pun masa tu, kita kena faham, bukanlah dia yang sebenarnya. Sebab pun masa tu dia tengah hilang akal. Dia dah tak ada akal masa tu. Memang manusia ni, bila dia sampai peringkat, satu peringkat marah ni, dia akan sampai peringkat hilang akal. Bahkan, dia sampai satu peringkat, dia akan menjadi akal binatang, nafsu binatang. Dia boleh bunuh orang suka hati. Bila dalam kemarahan yang sangat, dia boleh bunuh orang tanpa dalam keadaan macam tak waras lah. Okay. Innahu la ya'usun kafur. Dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur. Itulah yang kita uraikan tadi lah. Dia putus asa sebab dia tak dapatkan benda tu, sebab benda tu ditarik balik, dia putus asa, dia tak bersyukur. Dia tidak bersyukur sebab apa? Allah tarik satu nikmat. Contohnya orang yang ladang bakal. Allah tarik satu nikmat kebun dia, tapi dia masih lagi ada banyak nikmat yang lain. Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berjalan, dia boleh mendengar, dia boleh melihat, dia boleh cari rezeki lagi. Dia tak rasa dah, dia tak sedar dah. Dia cuma nampak benda yang hilang. Kemudian tuan, kita masuklah pada ayat yang ke-10. Jadi dalam ayat yang ke-10 ni Allah sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in adaqnahu na'ma amassathu la yaqulanna dhahabat sayyi'at anni innahu lafarihun fakhur. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya dia, yakni dengan kesenangan itu, riang gembira lagi bermegah-megah kepada orang ramai. Ini dia satu penyakit pula. Allah kata wala in azaqnahu na'ma'an ba'da dharra massathu
dan lebih sungguhnya. Kalau kami merasakan pula kesenangan baru, maksudnya kesenangan baru sesudah dia menderita kesusahan yang telah menyentuh yang dahulu, ini dia kata keadaan di mana selepas manusia itu ditimpa bala ataupun musibah. Dan kemudian Allah mengangkat musibah itu, dia dah jadi sangat lega. Dia jadi sangat lega. Sebab apa? Masalahnya dah pun hilang. Kalau dulu, waktu ada masalah, dia banyak bertahajud dengan Allah, dia banyak berdoa ke Allah, dia banyak menangis di depan Allah. Bila dia punya masalah-masalah dia dah selesai, dia pun lupa dah ke Allah. Dah sempat lagi dah nak sujud. Dah sempat lagi nak menangis-nangis. Sebab apa? Oh, dia punya azab dia, kesusahan dia dah pun hilang. Jadi kalimah na'mat di sini adalah bermaksud nikmat yang banyak. Na'mat. Sekiranya kami rasakan. Sini pun digunakan perkataan rasakan. Lalu kami merasakan. Jadi kalimah na'mat ni maksudnya nikmat. Daripada ni'mah li na'mat. Na'mat. Nikmat yang banyak. Yang banyak. Dan dia juga bermaksud nikmat yang jelas. Yang mana nikmat ni sebenarnya memang sangat banyak. Cuma kita kebiasaannya nikmat yang banyak tu kita tak nampak, kita tak sedar, kita tak perasan. Bila hilang, barulah kita perasan. Orang yang boleh melihat, bila dia jadi buta, baru dia perasan, kata oh itu adalah nikmat. Masa boleh melihat, tak guna betul-betul, tak baca Quran banyak-banyak. Sekarang ni dah tak boleh nak tengok Quran, tak boleh nak baca Quran, baru dia rasa itu adalah nikmat. Contohnya, kita diberi nikmat bernafas. Kita tak rasa pun bernafas itu satu nikmat. Kita rasa macam biasa je. Sedangkan ada orang yang dah Allah tak bagi dia bernafas dah. Itu besar tu. Nak berzikir tak boleh. Dah tak bernafas dah. Nak berzikir tak boleh. Nak baca Quran tak boleh. Nak buat benda-benda yang dapat pahala banyak ni semua dia tak. Itu adalah satu nikmat. Kita kena bersyukur. Dan nikmat yang banyak juga, kalau kita kata, oh jadi Allah sayang kat dia, dapat nikmat banyak ni. Duit banyak, anak banyak, harta banyak, rumah banyak. Oi dia ni Allah sayang ni. Nikmat yang banyak sebenarnya. Nikmat yang banyak juga adalah salah satu bentuk ujian. Sebab apa? Kalau kita pandai susun dia, pandai takbir dia, pandai jaga dia, dia akan jadi betul-betul nikmat yang terbaik. Tapi kalau kita tak pandai jaga dia, tak pandai takbir dia, dia akan jadi benda tu sebagai azab. Berapa ramai orang yang kaya raya, dia banyak tapi dia lebih susah daripada orang susah. Orang susah boleh makan macam-macam, dia dah tak boleh makan macam-macam. Orang susah tidur malam boleh lena, dia orang yang kaya, kita kata orang senang, padahal hati dia tak senang pun. Orang miskin ni, orang susah ni, dia boleh pergi mana-mana saja, dia boleh parking kereta kat mana-mana saja tanpa risau apa-apa. Orang kaya ni, dia nak parking kereta pun dia takut. Orang miskin, dia boleh parking kereta, dia tinggal, dia tak fikir dah pasal kereta dia. Tapi orang kaya, dia parking kereta, dia tak berani nak tinggal kereta dia. Tak berani nak tinggal jauh-jauh. Pergi makan kedai pun, kena parking yang tempat yang nampak. Sebab kedai makan tu boleh nampak kereta. Kalau nak parking jauh sikit pun, tak berani. Takut orang dengki ke, orang pergi calahkan ke apa ke. Takut. Sebenarnya, orang senang, kalau dia tak menggunakan kesenangan dia tu dengan jalan yang betul, sebenarnya dia sangat susah. Dia orang susah sebenarnya. Dia bukan orang senang. Jadi bila Allah bagi nikmat selepas kesusahan ni,
La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni. Tentulah dia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Itulah orang kata, kata-kata ataupun lafaz lega. Lafaz yang menunjukkan kelegaan. Misalnya orang tak ada kerja. Dulu tak ada kerja. Kalau tak kerja, minta doa ke Allah, nangis-nangis malam, main tahajud, main hajat. Tak ada kerja. Bila dia dapat kerja, kerja yang best pula, dia bangga-bangga. Aku kerja sekian-sekian lah. Kerja sekian-sekian, gaji besar. Kan. Dia kata, dia rasa macam, dia dah senang. Aku kerja best sekarang ni. Dia tak fikir pun, dia tak sebut pun, Allah yang hilangkan kesusahan aku. Allah dah hilangkan dah kesusahan aku, alhamdulillah. Jadi kebiasaannya orang, walaupun dia cakap alhamdulillah, tapi benda tu dah jadi macam automatik lah. Secara kebiasaannya benda tu akan keluar daripada mulut dia. Sebab apa? Dah biasa lah. Orang cakap alhamdulillah kan. Kalau macam contohnya orang perempuan, bisnes dapat sale banyak. Alhamdulillah, habis tudung pun tak pakai skirt. Dia akan bermegah-megah. Dia akan bermegah-megah. Bahkan menjadi sombong pula dengan bala dia ditarik, dia jadi sombong pula. Kemudian Allah nak ceritakan kita bagaimanakah sifat kita yang sepatutnya. Allah cerita macam manakah sifat kita yang sepatutnya. Bila Allah dah hilangkan kita punya beban kita, Allah hilangkan ujian kita, Allah dah bagi nikmat kesenangan kat kita, nikmat kelapangan daripada masalah-masalah yang kita hadapi ni. Jadi Allah nak ceritakan kat sini, ayat 11 ni, macam mana yang sepatutnya kita buat. Jadi Allah kata, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar. Banyak Allah sebut ganjaran kepada orang yang sabar. Jazaa'an bima sabartum. Nanti akhiratnya Allah kata, Allah bagi nikmat kita, Allah tunjuk nikmat kita, Allah kata apa? Jazaa'an bima sabartum. Ini adalah balasan dengan apa yang telah kamu telah sabar. Kamu sabar masuk kat dunia. Kalau suami dia sabar dengan isteri dia, kalau isteri dia sabar dengan suami dan anak-anak dia. Ibu dia sabar dengan anak-anak dia. Anak-anak sabar dengan mak ayah dia. Jadi kawan sabar dengan kawan-kawan dia. Jadi semua kesabaran ini ada nilai dia. Jadi Allah kata, jazaa'an bima sabartum. Di akhirat ni bila Allah dah bagi nikmat dekat kita, bila Allah nampakkan nikmat dekat kita, Allah kata apa? Jazaa'an bima sabartum. Ini adalah balasan terhadap apa yang kamu telah sabar. Kamu telah sabar. Di antaranya kena sabar, Allah sebut ni. Sabar. Nabi kata, demi zat yang jiwaku di tangannya. Allah tidak memutuskan satu keputusan bagi seorang mukmin. Maksudnya Allah tidak menetapkan satu keputusan ataupun satu ketentuan bagi seorang mukmin
melainkan selalu baik baginya. Ni hadisnya. Melainkan selalu baik baginya. Jika mendapatkan hal yang menyenangkan, dia akan bersyukur. Yang demikian itu adalah baik baginya. Dan jika ditimpa musibah, maka dia akan bersabar. Dan demikian itu adalah baik baginya. Dan hal itu tidak untuk seorang pun melainkan seorang mukmin. Jadi kalau orang yang beriman ni, semuanya baik untuk dia. Azab ataupun ujian pun baik untuk dia, ataupun nikmat pun baik untuk dia. Bila dia kena, dia dapat nikmat, dia kata Alhamdulillah, Allah yang beri nikmat kepada dia. Bila dia kena, dia dapat kebaikan. Bila dia cakap betul. Bila dia kena azab, bila dia kena hukuman, bila dia kena ujian, dia kata Alhamdulillah, Allah bagi ni sebab nak uji aku. Alhamdulillah, Allah bagi ni sebab nak hapuskan dosa aku. Allah nak mudahkan aku ke akhirat ni. Tak apalah Allah susahkan aku sedikit kat dunia ni. Sebab apa? Allah nak mudahkan aku. Jadi dia fikir dengan husnuzan. Dia berbaik sangka. Jadi kenikmatan pun baik untuk dia. Dan azab pun ataupun kesusahan dan ujian itu pun baik untuk dia. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa bersabar. Sebab apa? Sabar itu adalah mengawal diri. Sabar itu adalah mengawal diri dalam waktu senang ataupun susah. Dan kawal diri daripada jangan berputus asa waktu susah. Dan juga kawal diri daripada jangan bermegah-megah dalam keadaan senang. Wa'amilu salihat. Okay, tadi sabar. Tadi sabar. Orang yang sabar ni, yang Allah kata kena buat sabar, yang Allah akan beri ganjaran yang hebat, balasan yang sangat baik. Yang pertama yang sabar tadi, bila lepas sabar apa? Wa'amilu salihat. Dan mengerjakan amal soleh. Kita tengok sabar. Orang-orang yang beriman ni, dia pertama dia sabar. Dan orang yang kuat melakukan amal soleh ni, dia akan tetap melakukan amal soleh. Dia akan meningkatkan amal soleh dia, solat jemaah, tahajud dan sebagainya. Dia akan tetap buat benda tu. Tapi bagi orang yang kurang beriman, orang yang tak beriman atau orang yang lemah imannya, dia akan jadi malas dah, tak naklah buat ibadat lagi, tak naklah sembahyang, tak semangat lah. Dia akan jadi macam tu. Dan mereka inilah Allah kata ulaika lahum maghfirah. Maka mereka itulah akan beroleh keampunan yang besar. Inilah orang kata tabsyir daripada Allah ataupun berita gembira daripada Allah, iaitu Allah akan memberikan mereka keampunan yang besar. Untuk siapa ni? Untuk orang yang sabar dan juga orang yang melakukan amal soleh tadi. Allah akan memberikan kepada mereka keampunan yang besar. Bukan sahaja keampunan yang besar, dah bagi keampunan, tapi Allah juga bagi ajrun kabir, dan pahala yang besar juga. Orang yang beriman, yang ditimpa musibah, dia bersabar dan dia terus melakukan amal soleh dengan tidak berputus asa, dia akan mendapat balasan yang sangat baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan seterusnya kita masuk kepada ayat yang ke-12. Jadi ayat yang ke-12 ini tuan merupakan salah satu lagi daripada bentuk dakwah. Salah satu bentuk dakwah. Jadi ayat ni merupakan satu bentuk
pujukkan Nabi SAW kepada orang-orang musyrikin. Jadi Nabi nak pujuk orang musyrikin ni. Ketika mana Nabi nak menyampaikan dakwahnya, Nabi nak pujuk. Nabi nak pujuk ni. Yang mana Nabi ni diperintahkan untuk menyampaikan juga dakwah dalam apa bentuk sekalipun. Dia kena sampaikan juga. Jadi Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Jadi maksud dia, jangan engkau, yakni wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya. Disebabkan apa? Disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, yakni harta yang banyak. Kenapa tak bagi kat Muhammad harta yang banyak je? Dia ni kan dah kata Nabi, dan dia ni dah kata urusan Allah. Kenapa tak bagi sekali dengan dia ni perbendaharaan ataupun harta yang banyak? Ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat. Kenapa malaikat tak datang sekali dengan dia? Nak tolong dia nak tolong Nabi untuk menyampaikan Islam, untuk berdakwah. Kenapa tak datangkan malaikat sekali? Kalau kami nampak malaikat, mungkinlah kami senang sikit kot, berimanlah sikit. Senanglah sebab nampak malaikat. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Barangkali engkau, wahai Muhammad, meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Iaitu baginda mungkin baginda tertinggal sedikit ilmu semasa baginda menyampaikan dakwah dia. Semasa baginda mengajar. Sebab apa? Sebab Nabi mungkin dia ada sesuatu yang dia takut nak bagi tahu. Atau mungkin yang takut nak bagi tahu sebab apa? Mungkin sebabkan ayat tu yang suatu benda yang berat lah. Benda yang berat untuk disampaikan. Dan Nabi takut, mungkin Nabi takut ataupun Nabi risau nak sampaikan ayat ni kepada penduduk Mekah ataupun musyrikin Mekah. Bayangkan macam mana Nabi nak bagi tahu kata apa benda yang dibuat oleh kaum musyrikin tu benda yang syirik. Sedangkan benda tu dah dibuat dah lama dah, daripada datuk nenek moyang lagi sampai anak-anak dan cucu cicit dah lama dah duk buat benda tu. Tiba-tiba Nabi nak beritahu kata tak boleh sembah patung. Nabi nak beritahu kata
tak boleh sembah berhala. Jadi Nabi macam ada macam takut-takut sikit. Macam bukan takut. Macam berat Nabi nak sampaikan apa yang Nabi kena bagi tahu tu. Jadi kalau Allah kata ba'dhu ma yuha ilaika, barangkali engkau Muhammad meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Sebab apa? Wadha'iqu bihi sadruka, serta merasa sempit dadamu untuk menyampaikannya. Jadi Allah kata mungkin Nabi ni rasanya berat nak sampaikan. Jadi Allah peringatkan Nabi. Sebab apa? Ayaqulu laula unzila alaihi kanzun. Disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad kebenaran, yang ni harta yang banyak. Atau Nabi mungkin rasa berat disebabkan musyrikin Mekah tanya kepada Nabi, kenapa Nabi tak ada harta? Orang protes. Kenapa Nabi miskinnya? Dia orang lagi kaya. Musyrikin Mekah banyak pendapatan. Kaya. Jadi mereka ejek Nabi. Kenapa Nabi ni miskinnya? Sebab kalau dia ni orang yang Allah sayang, Allah utuskan dia, sudah tentu dah dia ni jadi orang kaya. Kenapa dia jadi Nabi jadi orang miskin? Kenapa tak datang harta, pembenaran harta dengan dia? Ini diprotes oleh orang kafir. Au ja'a ma'ahu malak, ataupun datang bersama dengannya malaikat. Malaikat datang. Maksudnya untuk dia menyampaikan dakwahnya, dia turun dengan malaikat, diturunkan wahyu kepadanya dengan malaikat sekali yang tolong dia buat dakwah. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul, iaitu seorang pemberi peringatan. Tugas Nabi adalah menyampaikan peringatan. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul, pemberi amaran saja, pemberi amaran. Jadi kita tak, maksudnya pemberi amaran. Sebab apa Nabi Allah sebut innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul, pemberi amaran. Tengok cantik Allah guna ayat. Nabi kata pemberi amarannya. Maksud apa? Kena faham, bagi amaran je. Okay. Kalau buat macam ni bahaya ni. Kalau buat macam ni nanti kena macam ni. Sebab apa dia bagi pemberi peringatan? Sebab Nabi ni tidaklah seorang yang memaksa orang untuk buat benda tu. Dia pergi memaksa, kamu ni semua kena masuk Islam. Nabi tak paksa. Tapi bila dah masuk Islam, kenalah terpaksalah buat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ajaran Islam. Sebab tu Nabi Allah kata, innama anta nadhir, sebenarnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Kamu tidak boleh nak paksa orang. Kamu cuma boleh sampaikan, mereka ni terima ataupun tak terima ni terpulanglah kepada mereka. Dan Allah kata, wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah jugalah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya yang menguruskan hal-hal makhluk, hanyalah Allah sahaja, dan yang memberikan hidayah kepada makhluk juga Allah sahaja, dan yang memberi rezeki kepada makhluk pun Allah sahaja. Sebab apa? Sebab kita ni, manusia ni, tidak ada yang dapat ataupun mampu untuk memberi hidayah kepada orang lain.
Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak menjaga hati manusia. Kita tidak mampu nak kontrol hati manusia. Kita cuma boleh sampaikan sahaja dakwah kepada mereka. Selebihnya terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai apa yang kita buat itu. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat di sini ada beberapa sifat-sifat yang tak elok yang Allah fokuskan, yang Allah tekankan kat sini, yang Allah bagi peringatan supaya kita jangan buat. Iaitu apa? Janganlah kita bila dirasakan dengan nikmat, diberikan dengan nikmat, kita lupa dan kita tak ingat kata itu adalah satu nikmat. Dan bila kita kena ditarik nikmat itu, ramai yang berputus asa kat sini. Jadi janganlah kita ni termasuk dalam golongan orang yang berputus asa. Sebab yang berputus asa itu kadang-kadang dia boleh membawa kepada kekufuran. Kita macam orang yang ladang tembakau tadi, dia marah dekat Allah. Dia marah dekat Allah. Dia mengamuk. Dia bawa parang. Dia bawa parang, dia angkat ke langit. Dia marah dekat Allah. Padahal banyak lagi nikmat lain. Dia membawa kepada kekufuran. Jadi janganlah kita termasuk dalam golongan ini. Sebaiknya kita masuklah dalam golongan yang mana Allah sebut orang yang sabar dengan nikmat. Orang yang sabar dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab yang beri peringatan, yang memberi nikmat kepada kita adalah Allah, dan yang menarik balik nikmat juga adalah Allah. Ketika mana kita diberikan nikmat, kita kena ingat dengan nikmat yang Allah beri dan kita kena bersyukur. Dan apabila kita ditarik nikmat, kita kena bersabar sebab ujian untuk kita adalah untuk menguatkan kita, dan kita kena ingat ujian Allah uji sebab Allah sayang. Okay? Jadi sampai di sini dah sahaja dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Yang mana hari ini kita stop pada ayat yang ke-12. Kita stop pada ayat yang ke-12. Jadi mudah-mudahan dengan kita terdampur Al-Quran ini, kita dapat merasai nikmat untuk kita baca dengan penuh penghayatan. Walaupun kita tengok tafsiran ataupun terjemahan kepada satu perkataan itu, kita tengok mungkin dia masukkan benda tu, jadi kita kata rasa, Allah bagi rasa, tapi bila kita huraikan balik, dia baru kita nampak. Sebab apa Allah kata Allah rasakan dia nikmat. Jadi memang orang kata cantik bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah, sangat mendalam maksud dia. Baru kita tahu sebab apa Allah kata rasa, punya macam ni, nak bagi rasa je. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang salah itu dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya minta ampun, minta maaf yang banyak kalau ada salah silap ataupun terkasar bahasa. An aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, dan manfaatkanlah kepada kami apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la min al-jannah. Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la min al-jannah. Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la min al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.